TV KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan subjek pengajian kejuruteraan awam. Tapi para penonton, murid-murid sekalian, kalau kita nak bercakap, pastikan kita mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, jom kita saksikan profil guru kita. Kita ada Cikgu Intan. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Cikgu dari sekolah mana Cikgu? Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Negeri Sembilan. Okey, subjek kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pengajian kejuruteraan awam. Ya, betul. Tapi bila orang tengok subjek macam ni, dia sinonim kepada orang lelaki. Ya, betul, betul. Tapi yang menariknya hari ini kita bersama dengan Cikgu Intan. Ya, betul, saya. Ya, Cikgu. Seorang-seorangnya perempuan dalam teknik Tuanku Jaafar tu. Nampak je lembut, nampak je kecil. Tapi sebenarnya, tunggu Cikgu bertukul dulu. Ya, baru nampak betul ke tak Cikgu? Ya, betul. Okey, baik Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu Cikgu? Alright. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Dan dalam segmen kita pada hari ini Cikgu, kita mengenakan pelitup muka sepanjang kita bersiaran Cikgu. Supaya kita dapat mengekang wabak COVID-19 ni Cikgu ya? Ya, betul. Kita sentiasa memakai cecair pembasmi kuman dan kita mengekalkan jarak Cikgu. Ya, betul. Ini kena 1 meter jarak. ke 1 kilometer ni Cikgu? Ini dah macam lebih pada 1 meter. Lebih pada 1 meter. Okey, baik Cikgu. Saya tak keserangan pada hari ini Cikgu kerana ada murid-murid kita yang nak bersama dalam kelas kita pada hari ini. Ya. Apa kata kita jemput mereka Cikgu? Ya, sila kita jemput. Okey, mereka dah bersedia ke belum ni? Mana murid-murid kita ni? Mana ni, mana? Okey, baik. Murid-murid kita pun dah bersedia. Ni anak murid cikgu semua Ya, betul. Anak murid saya semua ni. Tapi hari ni semua tema merah ni kenapa ni? Ada boria ke apa? Bagi nampak sikit kan kalau Bagi merah nampak tu sikit. kan. Sebab dia kata hari ni masuk TV, dia pakai tudung warna merah. Ya, betul. Okey, baik. Tapi sebelum kita nak memulakan kelas cikgu, dan eloknya kita nak berkenalan dengan mereka. Boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Tadi saya dah berkenalan dengan cikgu. Ya, betul. Ini nak berkenalan dengan anak murid cikgu pula. Ya, okey, boleh. kita nak mulakan yang pertama, nak kenal dengan Anis. Boleh kenalkan diri anda tak Anis? Ya. Mana Anis ni? Silakan. Ya, saya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Anis Masya binti Nur Hisham. Okey. Saya daripada kelas 4 awam 3 dan daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Okey. Terima kasih. Seterusnya kita ada Ahmad Fitri. Silakan. Hello dan Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Fitri Mazlan. Saya seorang pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Farzana. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Farzana binti Muhammad Abdul Razak dari 4 awam 2 Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Okey, ni tudung raya ke apa ni Farzana? Nampak macam tudung raya je kan? Okey, kita ada lagi bersama dengan Afrina. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afrina Akmal. Saya dari kelas 4 awam 1. Saya seorang pelajar daripada Sekolah Teknik Tuanku Jaafar. Okey, seterusnya kita ada Diana. Silakan. Nama saya Nordina Syabinda binti Zarul dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dari kelas 4 awam 2. Okey, dan yang terakhir kita ada Akil. Silakan Akil. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Akil Syabir Muhammad Yasin. Saya dari 4 awam 2. Saya dari Sekolah Teknik Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Itu je lah.
Okey, terima kasih. Tapi subjek ni cikgu macam saya cakap tadilah. Yang murid-murid yang bersama dengan kita hari ni pun ramai yang perempuan juga. Ya, betul. Tapi orang kata perempuan-perempuan pun nampak je perempuan. Ya. Tak tunjuk lagi cikgu. Ya. Lepas ni cikgu tunjuk sikit. Ya. Okey cikgu. Subjek kita adalah pengajian kejuruteraan awam. Ya. Tapi apa benda yang menarik kita nak belajar pada hari ini cikgu? Okey, untuk topik hari ini kita akan sentuh kepada bahan binaan. Okey. Okey, kalau kata bahan binaan, kita kena tahu untuk setiap projek dia mesti menggunakan bahan-bahan tertentu. Tapi kalau kata kita nak bina apa-apa projek, tapi kita kena tahu itu ciri-ciri ataupun sifat-sifat setiap bahan yang kita gunakan supaya sesuai dengan projek yang kita nak buat. Oh, yelah cikgu, kalau kita nak membina menara 20 tingkat cikgu, takkan nak pakai kayu cikgu ya? Ya, betul. Takkan nak guna kayu kan? Kita mesti guna bahan yang sesuai, betul? Betul cikgu. Dan besinya pula kena besi yang sesuai. Ya, betul. Dan batu-batunya bagaimana bentuk binaan tu perlu binaan yang sesuai, betul cikgu? Ya, betul. Selepas ini cikgu boleh explain tak? Boleh, tak ada cikgu, masalah. Boleh, insya-Allah. Apa kata kita berehat seketika boleh cikgu? Okey. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa yang saya faham tentang topik ni, bata ada 3 jenis. Okey, bata yang pertama ialah bata tanah liat. Yang kedua, bata simen. Yang ketiga ialah bata pasir kapur ataupun bata silika. Hari ini saya ingin mengongsikan tentang bab 2.1 pengajian kejuruteraan awam, iaitu konkrit. Apa yang saya faham tentang konkrit? Konkrit memerlukan simen, batu bau halus, batu bau kasar dan juga air. Ingin mengongsikan apa yang saya faham tentang bab 2.1 pendidikan kejuruteraan awam, iaitu kayu. Kayu terbahagi kepada dua jenis kumpulan, iaitu kumpulan kayu keras dan juga kumpulan kayu lembut. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, setahu saya cikgu sebelum jadi cikgu ni, cikgu pun ada pengalaman dalam bidang binaan juga cikgu. Ya, betul. Sebelum saya jadi cikgu memang saya pernah bekerja dengan industri. Sebelum saya sambung degree, so sijil dengan diploma saya memang pengajian kejuruteraan awam. Wow, tapi cikgu, nak kena main dekat tengah-tengah panas ni, murid-murid kita boleh main ke tengah-tengah panas ni cikgu? InsyaAllah boleh. Saya boleh. Murid-murid saya mesti boleh. Ya, macam kalau kita tengok Diana cikgu, dia nak kena make up selalu cikgu. Macam mana nak main tengah panas ni kan? Okey, baik cikgu. Apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu? Dalam bab yang kedua, bahan binaan. Jom bersama dengan Cikgu Intan. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Siti Intan Safina daripada Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar. Boleh panggil Cikgu Intan. Dan untuk topik hari ini kita akan belajar mengenai bahan binaan. Okey, kita tengok apa yang akan kita belajar hari ini. Okey, untuk subtopik yang akan kita belajar pada hari ini adalah jenis, sifat dan kegunaan bahan binaan. Iaitu kita kena tahu ciri-ciri, kita kena tahu sifat, kita kena tahu kegunaan untuk kayu, keluli, konkrit dan juga bata. Okey, kalau kata kita sebut je dekat pembinaan ni, dia guna banyak bahan, Aiman. Sangat banyak. Tapi dalam topik ni kita akan fokus kepada 4 bahan je. Iaitu kayu, keluli, konkrit dan juga bata. Sebab apa kita kena tahu ciri-ciri ni? Sebab apa kita kena tahu kegunaan dia? Supaya bahan yang kita guna ni bersesuaian dengan pembinaan kita. Okey cikgu. Maknanya di antara perkara-perkara asas yang perlu kita tahu sebelum kita naikkan rumah ke bangunan cikgu, kita kena tahu apakah bahan-bahannya cikgu. Ya, kita tahu bahan, sifat, ciri dan juga kegunaan dia. Okey cikgu. Jadi sekarang ni cikgu nak terang berkaitan apa bahan-bahannya tu. Jom kita tengok. Okey, untuk bahan yang pertama kita akan sentuh mengenai kayu. Apa itu kayu? Kita tahu kayu ni sangat banyak dan siapa yang tak kenal kayu kan? Semua orang kenal kayu, betul? Tapi dalam kayu ni dia ada kumpulan-kumpulan dia, iaitu kumpulan kayu keras dan juga kumpulan kayu lembut. Untuk kayu keras pula dia ada 3, berat, sederhana dan juga ringan. Setiap kayu-kayu ni dia ada ciri dia, dia ada sifat dan juga kegunaan dia. Okey, macam dalam jadual ni dia ada bagi tahu contoh, saya ambil contoh satu. Contoh ni untuk kayu keras berat.
kita tahu ketumpatan untuk setiap kayu tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab kegunaan dia berbeza. Contoh macam inilah, kayu keras berat dia punya ketumpatan mesti melebihi 800 kg per meter cube. Lepas tu kita tengok pula kegunaan dia. Disebabkan dia kayu keras berat, maknanya kegunaan dia mestilah digunakan untuk pembinaan yang berat. Seperti kita buat cerucuk, kita buat bridge dan jambatan sebagainya. Ya, betul. Kita buat jambatan. Maksudnya kalau untuk tiang pun sesuai untuk kayu tersebut? Ya, kita tengok juga. Kalau kata tiang tu, untuk pembinaan tak terlalu besar, kita boleh guna jenis mana. Kalau kata yang besar, kita kena guna jenis mana. Okey, baik cikgu. Ya, okey. Kita terus kepada sifat utama kayu. Ada 4, iaitu kekuatan, modulus keanjalan, ketahanlasakan dan juga kemasan rupa. Kita tengok satu-satu. Apa itu kekuatan? Bila sebut je kekuatan, kita nak tahu kekuatan kayu tu merintangi daya luaran yang bertindak. Maknanya dia berlaku perubahan tak kalau kata diberi beban pada dia. Okey, dia punya faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan ni adalah ketumpatan kayu, struktur ira kayu dan juga kecacatan kayu. Okey, dekat sini saya ada bawa saya bawa sampel kayu lah. Okey, contoh kat sini saya ambil satu contoh. Okey, ada 2 contoh kat sini. Ada contoh untuk kayu berat dan juga kayu ringan. Macam mana Aiman nak tahu tu kayu berat ke kayu ringan? Oh, saya rasa mungkin mengikut kalau tengok perbezaan tu, tengok jalur dia cikgu. Betul ke? Ya, ira dia. Dia panggil ira. Ya. Okey, kalau kata kayu berat, dia punya ira dia rapat. Tapi kalau kata kayu ringan, dia punya ira dia jauh. Ini perbezaan dia. Lagi satu, dari segi warna dia. Kalau kata warna dia terang, gelap, itu menunjukkan dia kayu berat. Ringan. Okey. Kayu berat. Kalau kata warna dia lebih cerah. Cerah maksudnya. Okey, kalau cerah maknanya dia itu adalah kayu lembut. Dia kedua-dua kayu ni walaupun nampak sama cikgu, kekuatannya berbeza ke cikgu? Ya, ketumpatan dia berbeza. Kalau kita pegang pun, yang berat ni lagi berat. Berbanding yang cerah ni. Cerah ni ringan je. Sebab dia kayu lembut. Sesuailah dengan kegunaan dia yang untuk kegunaan ringan je lah. Okey, kita pergi kepada next. Baik cikgu, ini kalau kita tengokkan perbezaan kayu-kayu ni dan dia bersesuaian dengan apa yang kita nak bina. Sama ada almari ke, nak bina rumah ke, sebagainya. Berbeza daripada sudut ketumpatan cikgu. Ya, betul. Kalau macam perabot, kita boleh guna yang kayu lembut, yang kala cerah tu. Okey cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada modulus keanjalan. Apa itu modulus keanjalan? Iaitu dia berkaitan dengan pemanjangan kayu bila kita beri beban. Maknanya kita bagi beban dekat dia dan dia berlaku pemanjangan. Okey, yang berlaku pemanjangan inilah disebut sebagai modulus keanjalan. Ada je Ya, ada. Macam mana kita nak tahu dia modulus keanjalan ke tak? Bila kita bagi beban pada kayu tu tak berlaku perubahan yang terlalu besar. Okey, bila tak berlaku perubahan yang terlalu besar, maknanya dia mempunyai modulus keanjalan yang rendah ke tinggi? Rendah cikgu. Tinggi. Yang tinggi. Ya, kalau bagi beban dia tak berlaku pemanjangan yang besar, maknanya modulus keanjalan dia tinggi. Tapi kalau kata kita bagi beban, tak sempat nak apa lagi, dia dah berlaku pemanjangan yang agak besar, maknanya modulus keanjalan dia rendah. Ni biasa kayu apa ni cikgu? Semua jenis kayu kita boleh uji. Okey, seterusnya kita masuk kepada ketahanlasakan. Okey, bila sebut je ketahanlasakan, dia berkaitan dengan kandungan lembapan. Okey, dalam kayu masih ada kandungan lembapan, tapi kalau kata kandungan lembapan tu terlalu tinggi, dia akan menyebabkan kekuatan kayu tu makin rendah. Lama-lama macam contoh kayu kita letak kayu kat luar, bila kena hujan panas, maknanya lama-lama dia akan reput. Jadi lembut kan? cikgu. Ya, lumut dan dia akan reput kan lama-lama. So dia tak boleh kandungan lembapan yang terlalu tinggi. Okey, bila sebut je kemasan rupa, dari segi dia punya appearance dia lah kan. Betul. Kita nak tengok. Okey, untuk kemasan rupa ni pula dia ada 3 jenis kecacatan. Iaitu kecacatan semula jadi, kecacatan pembelahan dan juga kecacatan pengiringan. Kita sebut je kecacatan semula jadi ni, daripada pokok lagi, kita tak sempat tebang lagi, kita dah nampak dia ada. Dah ada cacat dah? Ya, kita dah nampak ada kecacatan. Okey, kat bawah ni ada gambar-gambar contoh untuk kecacatan semula jadi. Ada rekahan, ada rekahan bulat dan sebagainya lah. Okey, untuk kecacatan pembelahan ni biasanya berlaku bila kita dah bawa ke kilang dah pun. Okey. Tapi disebabkan oleh penggunaan mesin yang tak betul. Lepas tu dia guna mesin yang tak tajam dia punya mata. So dia boleh menyebabkan kecacatan pembelahan.
Okey. Okey, yang seterusnya adalah kecacatan pengeringan ni pula. Okey, kita dah belah cantik dah kan. Dah belah cantik, tiba-tiba susun kayu masuk untuk pengeringan tu. Kita main susun je kan. So dia bengkok ke macam mana cikgu? Dia akan terpiuh macam tu. Macam dalam contoh dalam gambar tu kan, sebab dia tak sekata. Kalau kita tengok kecacatan semula jadi ni cikgu, dia kadang-kadang dia jadi seni dekat meja juga. Yes, betul. Sekarang ni banyak guna kalau kata kita buat meja makan kan. Okey. Kalau boleh dia nak ada dia ada yang cacat tu. semula jadi tu. Baru real orang kata. Ya, betul. Baru real kayu tu kan. Okey cikgu. Okey, setiap bahan dia ada kelebihan dan juga kelemahan dia. Begitu juga dengan kayu. Dia ada kelebihan dan juga kelemahan dia. Macam kelebihan dia rupa kemasan yang cantik macam tadilah. Aiman cakap kata dia ada dia punya meja cacat makan dekat situ nampak cantik. Ya, nampak cantik. Kita memang nak guna jadi kecacatan dia hiasan kan. Kadang-kadang ya, juga. Jadi hiasan dan mahal pula tu kalau kata kita jual kan. Betul cikgu. Okey, dia juga penebat haba elektrik yang baik, senang diperolehi. Okey, kita tengok pula pada kelemahan dia, dia mudah mengalami kecacatan lah. Sebab apa? Kalau kita handle kayu tu tak betul, dia akan cepat berlaku kecacatan. Okey, mungkin dia boleh jadi patah ke sebagainya cikgu. Ya, betul. Tapi pelik juga cikgu, walaupun kayu ni mudah didapati tapi dia lebih mahal cikgu berbanding dengan besi. Sebab apa kan? Betul ke cikgu? Betul. Sebab kayu ni, untuk dapatkan kayu kita kena tunggu tempoh masa yang lama. Contoh macam kayu balak pun sekali kan. Kita nak dapat kayu tu perlu menunggu masa yang lama. Maknanya kalau kita tengok rumah-rumah kayu zaman-zaman kini ni cikgu, maknanya orang ni bukannya orang-orang miskin dah. Ya, betul. Mungkin orang kaya cikgu ya. Nak maintenance dia pun satu tu. Kan? Ya. Dia tak boleh biar je. Kita kena ada maintenance supaya tak ada serangga anai-anai lah terutamanya. Tak pun lama-lama kayu dia akan pudar kalau kata kita tak buat penyelenggaraan. Okey, jadi itu sedikit mungkin kekurangan dia cikgu. Ya, biasalah betul. maklumlah benda-benda cantik ni mungkin ada kekurangan sikit cikgu ya. Okey, silakan cikgu. Okey, ini kita masuk kepada contoh soalan untuk bahagian A bagi topik bahan binaan untuk kayu. Okey, ini adalah contoh untuk bahagian A. Contohnya macam ni, dalam kejuruteraan awam penggunaan kayu berkait rapat dengan ketumpatan kayu. Berikut adalah contoh-contoh dia lah, ketumpatan untuk A, B, C dan D. Okey, saya nak boleh tak kalau saya minta pelajar yang jawab? Boleh cikgu. Kan, boleh kan? Okey, saya nak minta Nur Farzana, boleh? Okey. Malu pula. Go. Ya, bagus. Okey, Zana, boleh tak awak tolong jawabkan? Nak terus bagi jawapan terus ke macam ni? Baca soalan dulu. Baca soalan dulu dan awak jawab. Apa tu? Tu dah kenapa tu? Silakan. Dalam kejuruteraan awam, penggunaan kayu berkait rapat dengan ketumpatan kayu. Berikut ialah contoh-contoh ketumpatan kayu. A. Lebih 800 kg meter kuasa 3. B. Antara 720 hingga 800 kg meter kuasa 3. C. Antara 400 hingga 720 kg meter kuasa 3. Dan D. Kurang 400 kg meter kuasa 3. Pandangan ketumpatan kayu itu dengan menulis A, B, C atau D pada petak bersebelahan contoh kayu yang sesuai. Cengal jawapan dia A, Zelutong jawapan dia D, Meranti jawapan dia C, Kayu Jati jawapan dia B. Okey, kita tengok betul ke tak A, D, C, B jawapan Farzana Okey. Okey, kita tengok ya betul. Cengal tu adalah dia lebih daripada 800. Maknanya dia kayu berat lah. Ya. Okey, jelutong tu adalah D. Kurang dari 400 itu adalah kayu lembut. Ya. Okey, kalau meranti ni pula dia antara 400 hingga 720, maknanya dia kayu berat sederhana. Sederhana. Okey, kalau jati ni pula antara 720 hingga 800 dia adalah kayu keras berat. Kayu berat ringan. Okey cikgu. okey. Kalau dalam banyak-banyak cikgu, apa jenis kayu yang ada di pasaran ni cikgu? Pelbagai juga cikgu Okey, kalau kata perabot banyak kita dengar jati lah. Kayu mungkin dia lebih tahan cikgu Ya, lebih tahan. Betul, lebih tahan dan dia kuat. Bila kita nak perabot tu pun dia kuat kan. Berat bila dekat rumah kita nak siapa yang ada peminat perabot jati kan. Dia memang berat. Tapi dia kena ada maintenance. dia tak boleh biar je. cikgu
Ya, dia tak boleh lasak-lasak. Okey, baik. Di samping kita melihatkan, biasalah kalau macam kayu ni mudah untuk dibentuk, mudah untuk dicorakkan, dan ini salah satu daripada elemen penting dalam binaan cikgu ya? Ya, betul. Okey, baik. Selesai. Kayu selesai juga. Okey, kayu selesai. Okey, sekarang ni apa lagi bahan yang perlu ada kalau kita nak buat rumah ni cikgu? Silakan. Okey, bahan yang seterusnya kita masuk kepada keluli. Kita tengok pula apa itu keluli. Okey, keluli ni juga dikenali sebagai besi wajah. Okey, dia ada dua pula. Dia ada dua jenis, iaitu keluli lembut dan juga keluli tegangan tinggi. Okey, sampel kat sini saya ada bawa. Okey, kat mana apa yang beza dia cikgu? Okey, ini beza dia. Kalau keluli lembut ataupun R, dia punya tak ada corak. Okey, dia tak ada corak. Dia tak ada corak. Dia memang solid macam ni je. Tapi kalau keluli tegangan tinggi, Y, kalau Y ni dia bercorak. Kalau kita tengok kat tepi ni kan dia memang bercorak. Dan Y ni adalah memang tegangan tinggilah untuk bangunan-bangunan, tapi walaupun dia keluli lembut, dia mesti digunakan bersama-sama dengan Y ni. Kalau kata tak ada R ni, Y ni pun tak boleh juga. Dia mesti ada, walaupun dia halus, dia ada kelebihan dia cikgu Ya, dia ada kelebihan dia. Nanti kita tengok apa kelebihan link ni, okey? Okey, maknanya besi ni cikgu, especially kalau kita nak naikkan tiang, nak buat lantai dan sebagainya, ini dia ada antara elemen yang penting supaya tak adalah pecah lantai kita. Ya, betul. Tak berlaku keretakan lah kan di kemudian hari. Okey, kita pergi pula kepada sifat-sifat keluli. Tadi kayu kan? Okey, kita pergi pula kepada keluli. Apa itu? Dia ada 6, iaitu kekuatan, keanjalan, kemuluran, rintangan kakisan, rintangan kebakaran dan juga pengecutan dan pengembangan. Okey, kita tengok pada kekuatan. Kita sebut je kekuatan, kita nak tahu tahap keluli tu menampung. Tahan ke tidak ni? Ya, tahan ke tidak. Banyak mana dia boleh tahan. Betul. Kan? So, kita nak tahu beban, tegangan dan mampatan yang keluli tu boleh tanggung. Okey, kalau kata keluli diberi tegasan tegangan, dia akan mengalami pemanjangan. Okey, pemanjangan tu disebut sebagai terikan. Okey, pemanjangan tu disebut sebagai terikan. Okey, ini adalah satu soalan favourite juga dalam SPM. Macam mana soalannya, cikgu? Okey, dia akan keluar, dia akan bagi P, dia akan bagi beban, lepas tu dia bagi luas keratan keluli tu. Lepas tu dia suruh kira berapa tegasan dia. Itu adalah satu contohlah. Tak pun dia akan tanya berapa pemanjangan yang berlaku ataupun terikan yang berlaku. Terikan yang berlaku. Ya, terikan tu adalah pemanjangan selepas kita diberi beban pada keluli tu. Okey, ini pun memang selalu juga keluar dalam exam ataupun dalam peperiksaan, iaitu keputusan ujian tegangan pada keluli lembut ataupun disebut sebagai tensile test. Okey, yang ni pelajar dia kena faham setiap peringkat di A, B, C, D dan E. Maknanya dekat A ke B ni berlaku peringkat apa? Dia kena tahu dekat B ni apa, dekat D ni apa dan dekat E ni apa. Pelajar kena tahu setiap peringkat ni, anjal, plastik, terikan dan sebagainya. Okey, ini di antara soalan favourite juga. Ini pun soalan-soalan favourite yang selalu masuk dalam exam juga. Okey, kita pergi kepada sifat yang seterusnya, iaitu keanjalan. Bila kita sebut je keanjalan ni, dia ada perubahan bentuk yang kecil. Kita kadang-kadang tak nampak pun kan. Tak perasan pun cikgu. Ya, kita memang tak perasan. Tapi bila kita test, macam kita test tadi tu, tensile test tu, kita akan nampak perubahan dia. Okey, kalau kata perubahan bentuk tu kecil, macam kayu tadi jugalah. Kalau kata kecil, maknanya modulus keanjalan dia kuat cikgu. Ya, betul. Bagus Aiman. Ya, kuat. Sebab ada salah tadi. Ya, betul. Yang salah tu yang kadang kita ingat kan. Betul cikgu. Kalau kata berlaku perubahan bentuk yang banyak, maknanya modulus keanjalan kita rendah cikgu. Rendah. Okey, kita pergi kepada sifat yang seterusnya, iaitu kemuluran dan juga rintangan kakisan. Kalau kemuluran ni, dia peratus pemanjangan sebelum putus. Dekat tadi kita ada tengok kan graf tadi tu. Okey, sebelum dia putus, dia berlaku pemanjangan. Rintangan kakisan ni adalah yang terjadi hasil tindak balas kimia antara keluli, air dan juga oksigen. Dia akan berlaku kakisan. Okey, sebelum habis kan, kita masuk kepada sifat yang kelima, iaitu rintangan kebakaran dan juga pengecutan dan pengembangan. Okey, kalau rintangan kebakaran ni, suhu darjah 55 darjah tu antara suhu genting yang keluli boleh tanggunglah, maksudnya boleh capai. Kalau lebih pada tu, dia memang akan out lah. Maknanya akan lebur ke macam mana cikgu? Ya, bukan, dia akan makin lama dia akan
menyebabkan kita punya boleh dibentuk lah cikgu, dia macam lembut betul. ni. Ya, betul. Okey, pembinaan konkrit merupakan cara untuk menghalang keluli terdedah kepada suhu tinggi. Maknanya, sebelum kita letak keluli, contoh kita nak buat rasuk kan, rasuk bawah tanah tu, rasuk tanah tu, kita kena pasang dengan, ini dipanggil spacer je lah. Spacer? Ya, spacer ataupun kalau bahasa dekat tapak pembinaan dia panggil tahu. Kan, tahu. Tapi kalau belah-belah... Tahu goreng je Ya, macam tahu goreng kan. Bentuk dia pun macam tahu goreng. Okey. Okey, kalau... Penting cikgu penting. Ini penting. Sebab apa? Sebab tahu ni, supaya kita punya keluli tu dia tak terdedah terus kepada api. Panasnya. Maksudnya bahan panas ataupun haba lah kan. So dia akan kena kepada ni dulu. Sebab tu di setiap keluli ataupun tertulang yang kita dah ikat tu, dia ada konkrit yang disebut sebagai penutup konkrit. Okey cikgu. Okey, kita pergi pula pada sifat yang terakhir iaitu pengecutan dan pengembangan. Okey, bila sebut pengecutan dan pengembangan ni, dia adalah bila biasalah sifat kan. Bila panas dia akan panas dia akan kembang cikgu. Ya, betul. Dia akan kembang. Bagus Aiman. Student saya sangat bagus. Yang lain diam je kan? Saya pun lepas makan cikgu saya akan jadi kembang. Ya, betul sebab kita panas kan. Okey, bila panas dia akan mengembang, bila sejuk dia akan mengecut cikgu. Ya, mengecut. Okey, sebab itulah dalam keluli kita kena bengkokkan dia. Macam ni, kita kena bengkokkan dia. Okey. Okey, kenapa kita kena bengkokkan? Kerana supaya kalau berlaku pengembangan ataupun pengecutan, kita punya keluli tu tetap kukuh antara keluli dan juga konkrit kita. Kita tak bolehlah bagi dia yang macam ni je. Kalau awak rasa kalau macam ni berlaku pengembangan dan pengecutan, agak-agak bergerak tak? Bergerak cikgu? Ya, dia akan bergerak bila berlaku pengembangan dan pengecutan. Okey cikgu. Kita akan melihat cikgu apakah kebaikan pula ataupun keburukan kita memakai besi ni tapi kita berehat seketika cikgu. Ya, boleh. Sebab tadi dah kembang cikgu. Jadi saya nak kencut balik. Kencutkan balik. Kita kembali semula dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Tadi cikgu kata kalau besi sifat dia, kalau panas cikgu dia mengembang. Ya, betul. Kalau sejuk dia mengecut cikgu. Ya, betul. Patutlah saya nampak slim je dalam TV cikgu. Sebab dekat studio ni memang kita sejuk cikgu. Ya, sejuk. Sebab tu kita nampak. Okey, baik cikgu. Biasalah tadi kita dah cerita pasal kayu. Jadi sekarang kita cerita pasal besi. Pasti walaupun kehebatan besi ni memang kuatlah cikgu Ya, betul. Tapi di sebalik kelebihan pasti ada kekurangannya cikgu. Ya, betul. Mungkin cikgu nak tanya murid-murid ke kelebihan dan kelemahan besi ni? Silakan cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh tak kalau saya nak tanya Fitri? Ya cikgu. Okey, boleh bagi kat saya tak contoh kelebihan keluli? Kelebihan keluli boleh didapati dalam pelbagai bentuk cikgu. Ya, betul. Boleh didapati dalam pelbagai saiz, bentuk dan sebagainya. Okey, kalau kelemahan dia pula Fitri? Keluli ni kelemahan dia lemah pada suhu tinggi. Ya, dia lemah pada suhu tinggi. Betul Fitri, bagus. Okey, ini adalah kelebihan dan kelemahan dia lah. Kalau kelebihan dia boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan dia mudah dikimpal, boleh diperoleh dalam bentuk pelat, rut, dawai dan sebagainya. Kalau kelemahan dia pula, dia memang perlu perlindungan daripada kakisan dan juga pengaratan. Okey, dia lemah pada suhu tinggi. Betul lah yang Fitri cakap tadi tu, dia lemah pada suhu tinggi. Okey, kat sini boleh tak saya nak tanya Afrina? Afrina ada Afrina? Afrina ada? Okey, boleh tak bagi tahu saya A dengan B ni, mana satu keluli tegangan tinggi, mana satu keluli lembut? Nampak tak dalam gambar? Okey, boleh. Boleh tak? Ke saya nak panggil orang lain? Ada orang lain yang volunteer? Ada siapa nak bantu ni? Ada siapa nak bantu? Tak fokus ni. Okey. Ada orang lain yang nak bantu? Mana satu Y, mana satu R? Fitri, ada tak Fitri? Fitri faham? Akil? Okey, tak apa cikgu. Saya sebagai ketua kelas, saya bertanggungjawab pada soalan ni cikgu. Baguslah Iman. Saya cuba cikgu. Tak tahulah betul ke tidak kan. Okay. Untuk A cikgu, kita ada besi R cikgu. Ya, betul. Dan ataupun untuk B keluli? kita
keluli lembut. Ya, betul Aiman. Dan kita ada B iaitu Y, cikgu. Ya, keluli tegangan tinggi. Kalau Betul kita ke, tengok cikgu? ya betul Aiman. Okey. Dari segi bentuk dia kita boleh nampak kan antara perbezaan R dan juga Y. Okey, lepas ni minta-minta lebih fokus lah Saya siap tunjuk lagi tahu gambar Raja nak bagi nampak siap bawa ni Tak apa cikgu, dia orang saja nak bagi can kat saya cikgu. Ya, bagi can Tapi pada cikgu, ketua keluli kelas. lembut perlu digunakan bersama-sama dengan keluli tegangan tinggi cikgu Ya, betul. Okey, contoh macam kat sini Ini adalah contoh untuk keluli beam ataupun rasuk. Okey, kenapa perlunya keluli lembut ni? Sebab keluli lembut ni dia akan mengikat. Okey, contoh macam ni Macam inilah. Okey, dia akan mengikat keluli Y. Kalau kata tak ada pengikat ni ataupun dekat side dia panggil link. Okey, dia panggil link. Link tu adalah pengikat lah kan. Kalau kata tak ada link ni macam mana kita nak buat tertulang tu jadi bentuk kolom ke, jadi bentuk beam ke berdasarkan kepada keluli lembut ni lah. Itu fungsi keluli lembut cikgu. Ya, betul. Yang tadi Aiman tanya tu kan. Inilah fungsi. Ini beza dia Afrina Tengok tau. Ini adalah ataupun keluli lembut. Tu orang kata walaupun lembut cikgu, peranan dia cukup tinggi. Ya, peranan dia cukup tinggi. Betul. Okey cikgu. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Tadi kan saya cakap kan, kalau soalan graf ni antara soalan yang favorite. Betul lah cikgu. Ya, yang memang selalu masuk juga. Okey, kita tengok kat sini. Dia kata Raja di bawah menunjukkan graf lengkung tegasan terikan bagi keluli lembut. Okey. Okey, lepas tu dia minta nyatakan peringkat A, B. Okey, peringkat A, B dan juga apakah yang dimaksudkan dengan titik D. Kat sini saya, maaflah tak tahulah kenapa saya minat sangat dengan Fitri ni untuk keluli tau. Agaknya sebab dia paling kacak sekali cikgu. Kan nampak smart lah pula kan. Bukan sebab saya tengok keluli ni sesuai lah macam dia pun nampak macam keluli. Nampak macam keluli juga. Okey, Fitri boleh tak jawab? Apakah bagus Fitri. Peringkat AB, nama peringkat dia peringkat anjal keluli cikgu. Ya, betul. Dia berlaku penganjalan daripada titik A ke titik B. Titik B. Ya. Lagi? Soalan B? Soalan B, apakah yang dimaksudkan dengan titik D? Titik D ialah beban maksimum atau kekuatan tegangan tinggi. Okey, ini adalah beban maksimum yang keluli tu mampu tampung. Kalau kata lebih daripada beban tu, dia akan? Dia akan lebur cikgu. Dia akan jadi lembut macam tu je Betul dia akan apa? Dia akan jadi apa tu? Dia akan putus. Ya, patah ataupun dia akan putus lah. Okey. Okey, Kita bagi berapa markah dekat Fitri cikgu? Kita boleh bagi kat dia 2 markah. Masya-Allah. Terbaik Fitri. Okey, kita masuk kepada bahan yang seterusnya. Ini yang ketiga cikgu Ya, Tadi yang first ketiga. kayu, kedua keluli dan yang ketiga konkrit. Apa pula konkrit ni cikgu? Konkrit ni apa pula? Konkrit ni lah yang paling banyak sekali lah. Maksudnya yang paling kita kena tekankan sebab dekat industri pembinaan memang guna konkrit. Kan? Tak ada guna bata je, tak ada guna kayu je, mesti menggunakan konkrit. Okey, kita tengok apa itu konkrit. Okey, sepanjang-panjang ni saya tak nak jelaskan. Konkrit tu mesti ada campuran-campuran dia. Macam mana nak jadikan dia konkrit? Dia ada campuran simen, batu bau halus, batu bau kasar dan juga air. Ada je 4 bahan ni, automatik jadi konkrit. Yang cikgu pijak tu cikgu? Ini apa? Yang ni pun saya rasa mungkin konkrit jugalah cikgu. Konkrit ke ni? Betul ke? Saya rasa macam bukan konkrit. Bukan Bukan. Yang ni kita sebut sebagai apa ni cikgu? Ini panggil apa ni? Dia sebahagian daripada kemasan. Kemasan lantai. Kemasan lantai. Maknanya konkrit ni di dalam lagi cikgu Ya, dia dalam lagi. Selalunya konkrit kita macam contoh kat rumah lah kan. Kita buat lantai, mesti kita letak tile. Betul? Ataupun jubin. Sebagai kemasan ya, sebagai kemasan. Nak bagi mencantikkan lagi. Tapi kalau rumah dulu-dulu, banyak pakai konkrit je. Kita pakai lantai yang tak ada apa-apa tu kan, yang letak tika je. Tika getah. Tika getah. Itu memang dia guna ni je lah. Okey, cantik cikgu. Okey, bila sebut je konkrit, dia mesti ada nisbah-nisbah dia. Okey, nisbah yang selalu guna dalam konkrit adalah 1, nisbah 2, nisbah 4 ataupun 1, nisbah 3, nisbah 6. Okey, saya tunjuk 1 lah kan. Saya tunjuk 1. Okey, apa itu 1, 2, 4? Okey, 1 adalah simen, 2 tu adalah pasir ataupun batu bau halus. Manakala 4 tu adalah batu bau kasar lah. Ataupun batu kerikil yang kita pakai itu. Okey. Tapi orang kata cikgu, kalau nak bagi lagi kuat, simennya kena banyak. Betul ke cikgu? Tak juga. Tak juga Simen tu dia sebagai
Macam Kalau gam macam je kita, kan? yes, betul. Oh. Baru nak senang faham, dia macam gam je. Dia macam okey. gam je. Jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Saya pun terfikir juga dulu, kenapa tak bubur semua simen je nak kena campur pasir kan? Tak Rupanya boleh. itu peranan dia Ya, kan? peranan Okey. dia. Kalau kata kita letak simen, lepas tu kita just letak simen dengan pasir je, dia jadi benda lain. Macam kita nak melepa kat dinding kan. Kita nak bagi dinding kita Nampak licin? licin kan. Itu dia guna simen dan juga pasir je. Pasir saja. Ya, dia tak simen guna pasir batu saja. baru. Batu tak perlu. Dia tak guna. Okey cikgu. Okey, ini adalah bahan utama konkrit. Kita kena ada simen, kita ada batu baru halus ataupun pasir, batu baru kasar dan juga air lah semestinya. Kalau kata tak ada air, macam mana nak bancuh kita... tu? Ya, macam mana nak jadikan dia campuran, betul? Okey. Okey, kita tengok satu-satu. Apa itu simen? Simen ni sebagai bahan perekat ataupun sifat dia mesti jelekit. Macam Aiman cakap tadi, senang nak faham, dia sebagai gam je lah kan. Okey, simen ni dia ada banyak jenis. Ini adalah jenis-jenis dia, ada 5 iaitu simen Portland biasa, simen Portland cepat mengeras, simen Portland haba rendah, simen Portland warna dan juga simen Portland lebih alumina. Okey, boleh tak kalau saya nak panggil siapa volunteer bagi tahu saya jenis-jenis simen ni? Maksudnya kalau simen Portland warna tu digunakan untuk apa? Silakan. Boleh tak siapa-siapa volunteer? Okey, Anis. Silakan Anis. Ya. Okey, kalau simen Portland biasa ni, biasanya dia akan digunakan secara meluas dalam pembinaan. Kalau simen Portland yang cepat mengeras, kita biasanya digunakan untuk pembinaan yang memerlukan kekuatan yang cepat seperti pembinaan asas. Ya, betul. Kalau simen Portland haba rendah, biasanya digunakan untuk binaan empangan dan tembok penahan dan jambatan. Kalau simen Portland lebih alumina, digunakan untuk binaan di tepi laut, kawasan bersulfat dan berasid. Kalau simen Portland warna, biasanya kita gunakan untuk kemasan sahaja. Ya, betul. Aiman pernah tengok tak? Terima kasih Anis. Alright. Okey, pernah tengok tak kalau dekat tile bila kita pasang jubin, dekat bahagian tengah-tengah tu ada color-color. Maksudnya ada warna-warna, ada warna biru, merah, hijau. Itu dia guna simen Portland warna. Itu simen Portland warna cikgu. Ya, betul. Kadang kita tak tahu kan. Itu adalah sebenarnya simen Portland. Maknanya pada garisan-garisan cantuman jubin tu cikgu. Ya, betul. Kat garisan antara jubin dengan jubin tu dia guna berwarna. Okey, kita pergi kepada bahan konkrit yang seterusnya iaitu batu baru halus ataupun disebut sebagai pasir. Okey, pasir ni pula biasalah dapat daripada mana? Daripada kuari kan? Pada kuari. Okey, pastikan pasir ni dia mesti bila kita nak buat bancuhan konkrit, dia mesti tak boleh ada bendasing. Bendasing tu maksudnya sampah sarap. Okey, maksudnya tak ada daun ke kan? Ada sampah plastik ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia akan mengganggu kekuatan konkrit tu. Yelah kita bancur-bancur, tiba-tiba dalam tiang kita tu ada plastik pula kan. Macam mana tu? Itu pun dia mengganggu. Okey, itu adalah pasir. Lepas tu kita ada batu baru kasar pun sama macam pasir tadi. Dia punya kena ada butiran dia berapa. Lepas tu dia mesti bebas daripada bendasing. Tekstur dia mesti kasar. Okey, kalau batu kerikil kita tak boleh dia punya tekstur dia seragam. Maksudnya bentuk dia bulat tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kalau kata bentuk dia bulat, kekuatan antara konkrit dengan antara konkrit tu dia tak kuat. That's why kita kena pakai dia berbentuk. Kasar-kasar pun tak apa. Kasar pun tak apa? Ya, kalau boleh memang kita nak lagi kasar, lagi bagus. Sebab dia lagi kuat kita punya konkrit kita. Okey, bahan yang seterusnya adalah air lah. Okey, kat sini saya nak tanya boleh tak kalau kita nak guna air laut? Boleh tak kalau nak guna air laut untuk bancur konkrit? Diana lah kan. Diana macam tak cakap lagi. Silakan Diana. Diana ni duduk kat gua ke apa ni Diana? Tak gelap je. Biasanya Diana, air laut ni dia masin sikit cikgu. Dia penambah perisa lah agaknya. Dia menambah perisa. Okay, kita boleh nak tak tanya kita Diana guna air laut Diana? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab Kenapa? dia masin. Kalau masin tu dia ada macam ada garam ataupun sulfat. Bila ada sulfat, dia akan menyebabkan kita punya tertulang cepat karat. That's why kita tak boleh guna air laut. Boleh ke kalau nak guna air sungai? Diana, boleh ke guna air sungai? Boleh. Boleh ke guna air sungai? Boleh rasanya. Boleh rasanya.
Boleh kalau kata air sungai tu tak tercemar. Tapi sekarang kan banyak sungai-sungai yang tercemar kan. So lagi baik kita guna air paip lah. Pakai air paip juga. Ya, sebesar-besar mana projek pun dia tetap guna air paip juga. Itu lagi pun memberi selamat. kesan cikgu Ya, dia bagi kesan. Nampak macam simple tapi dia bagi kesan sangat-sangat besar. Okey. Okey, kita pergi kepada bahan tambah. Kita dah ada simen semua ni, kita ada bahan tambah pula. Bahan Apa tambah tu, ni, cikgu? Okey, bahan tambah ni adalah bahan yang dicampur dengan bacan konkrit untuk meningkatkan lagi sifat konkrit tu. Nak bagi lagi kuat lagi. Nak bagi lagi kuat. Okey. Okey, kita ada tambah percepat, pemudah adun, pelambat, bahan tambah dan perangkat utara semua ni. Okey, kita tengok contoh satulah. Okey, saya nak tanya. Kalau kata kita buat pembinaan di tengah laut. Kalau kat tengah laut. Macam contoh kita buat jambatan kan, jambatan Pulau Pinang ke jambatan apa, dia kat tengah laut betul? Betul. So, macam apa bahan yang akan kita gunakan? Adakah kita guna pelambat? Adakah kita guna pemudah adun ataupun kita guna percepat je sebab kita nak cepatkan kerja? Okey, boleh kita tak nak tanya siapa-siapa boleh siapa cikgu? enter? Kita tanya Akil lah cikgu. Akil. Akil diam ni. Okey, Akil, silakan. Silakan Akil. Agak-agak kita guna apa? Kita sebab benda tu kat laut kan. Kita kena pakai pencepat lah nak bagi dia konkrit tu cepat keras. Ya, betul. Betul. Sebab di sekeliling tu ada air. Kita tahan tau. Kita tahan air tu supaya tak masuk dekat kawasan pembinaan kita. Dia akan cepat keras ya? Dia memang sangat cepat keras. That's why nama dia percepat. Yang tu kita guna ikut kita punya kegunaan lah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifat utama konkrit. Okey, baik cikgu. Sifat utama konkrit. Jadi maknanya konkrit ni sangat penting cikgu sebab kita pijak ni pun dalam ni ada konkrit cikgu. Ya, betul. Okey, kita nak berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana. Selepas ni kita akan belajar pula tentang sifat utama konkrit. Berehat seketika, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey cikgu, kalau kita silap adunkan di antara simen, pasir dan sebagainya cikgu, dia ada kesan tak cikgu? Ya, dia akan bagi kesan. That's why kita kena campuran yang betul dengan sukatan yang betul. Sukatan yang betul. Ya, supaya kita punya konkrit tu kuat. Okey, cikgu. Jadi kita nak belajar pula apakah sifat utama konkrit. Ya, sifat utama konkrit. Kita pergi kepada sifat utama konkrit. Dia ada untuk sifat konkrit baru dan juga konkrit terkeras. Konkrit baru tu adalah konkrit yang masih basah. Kita baru bancuh. So, kita kena uji kebolehkerjaan dia. Kebolehkerjaan dia ni pula adalah senang ataupun susah kita nak kendalikan konkrit tu untuk dipadatkan dalam kotak bentuk. Dan kita lakukan pemadatan. Okey, selalunya kalau dekat sekolah dia akan buat ujian penurunan. Dekat situ kita tahulah kebolehkerjaan konkrit kita. Okey, seterusnya dari segi kekuatan lah. Sebut je kekuatan, kita tahulah kan berapa daya yang dia mampu menampung beban. Okey, ketahan lasakan ni. Okey, bila ketahan lasakan dia boleh dipengaruhi oleh nisbah campuran, kualiti campuran, penyerapan air dan sebagainya. Okey, pengembangan dan juga pengecutan. Okey, bila sebut je pengembangan dan pengecutan, berlaku disebabkan oleh penghidratan. Okey, bila berlaku penghidratan, dia cepat, kita punya konkrit tu akan cepat retak. So, kita kena pastikan kita buat kuring tadi tu. Kita kena buat kuring supaya kita punya konkrit tu tak cepat, penghidratan air tu tak cepat kering. Maksudnya dia tak cepat tersejat kan. So, kita akan guna kaedah kuring lah. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis konkrit. Okey, kan konkrit ni ada 3 jenis iaitu jisim, konkrit bertertulang dan juga konkrit prategasan. Kalau jisim ni maknanya dia tak ada tertulang dalam dia. Konkrit semata-mata. Okey, contoh dia macam dekat pemecah ombak ataupun tembok penahan. Pemecah ombak ni kalau macam kita pergi pantai, kita nampak kat tepi-tepi tu kan. Itu adalah pemecah ombak. Okey, kalau konkrit bertertulang mestilah ada konkrit dan juga besi. Tertulang. Tertulang. Ya, besi ataupun tertulang lah kan. Kenapa kena ada tertulang? Sebab konkrit ni sifat dia menahan daya mampatan tapi dia lemah pada daya tegangan. Mampat dia kuat tapi tegang dia lemah. Itu sifat konkrit. That's why kita letak tertulang ni lah. Supaya tertulang ni dapat menguatkan. Ya, dia akan menguatkan lagi konkrit kita. Okey, kita pergi kepada konkrit prategasan. Prategasan ni adalah konkrit yang memang dia dah ada tendon kat dalam ni. Kalau kata dekat area KL ni, kita nampak sekarang tengah buat MRT ke, tengah buat apa tu, memang menggunakan yang ni. Sebab apa? Yang ni dia
kuat dan kukuh. Okey, untuk prategasan ni dia ada 2 jenis iaitu konkrit prategangan dan juga pasca tegangan. Dua-dua ni pun adalah soalan favorite juga. Apa yang kita tengok? Apa itu prategangan? Apa itu pasca tegangan? Okey, untuk konkrit prategangan kita ingat prategangan maknanya dia dah tendon ni dah ditarik dah siap-siap. Sebelum kita konkrit. Sebelum kita konkrit dia tarik dulu tendon tu. Lepas tu baru dia masukkan konkrit. Kemudian sampai tempoh masa yang tertentu dia akan potong tendon kat bahagian tepi ni. Okey, itu adalah prategangan. Maknanya dia tegang dulu baru dia konkrit. Tapi kita tengok pula pasca tegangan. Kalau pasca tegangan dia dah pasang siap-siap tendon tapi dia tak tarik lagi. Dia tak tegangkan lagi. Dia masukkan konkrit sampai tempoh masa tertentu baru dia akan tegangkan. Okey, itu pelajar memang kena tahu perbezaan prategangan dan juga pasca tegangan beserta dengan gambar rajah ni. Pelajar kena hafal sebab apa? Dalam soalan dia akan tanya beserta dengan gambar rajah. So maknanya gambar rajah kena tahu, prosedur ataupun langkah dia pun kena tahu juga. Okey, kita pergi. Biasalah kena ada kelemahan dan juga kelebihan konkrit kan? Okey, kelebihan konkrit ni dia senang diperolehi, kat mana-mana je kita boleh dapatkan. Lepas tu bahan kedap air, rintangan api yang tinggi dan juga seterusnya. Begitu juga kelemahan, dia mesti ada kelemahan betul. Kelemahan dia bahan dia berat lah. Kalau kata kita dah bentukkan, kita nak tukar dia kepada bentuk bulat, kepada segitiga ke, memang tak boleh lah kan. Susah. Bukan kata tak boleh, susah kan. So dia adalah bahan yang berat. Maknanya bila dia dah mengeras cikgu, susah lah. Ya, kalau dia dah mengeras, kita memang dah tak boleh nak ubah bentuk dia. Nak pancuh balik pun tak boleh juga. Nak pancuh balik, terpaksa buat balik je lah kan. Daripada ni, memang buat balik je lah. Dia tak macam besi, boleh dileburkan kembali. Ya, betul. Kalau konkrit ni, itulah dia punya sisa. Sebab tu kalau kita buat kerja bancuhan simen tu cikgu, dia kena habiskan dan dia kena selenggara ataupun bersihkan semula alat-alat tu dengan baik cikgu kan. Betul. Kena selenggara, siap-siap. Okey, kita masuk kepada contoh soalan bahagian A untuk konkrit. Okey, kat sini saya nak minta Diana lagi. Boleh tak Diana? Jawab soalan untuk konkrit. Okey, silakan. Boleh. Apa tu, lengkapkan jadual itu dengan menamakan bahan bagi nisbah campuran itu. Nisbah campuran bagi untuk 1 ialah simen. Nisbah kepada 2 ialah pasir. Nisbah kepada 4 ialah batu bau. Batu bau. Ya, betul. Betul saya, ya, betul. Saya ingat ni daripada zaman saya sekolah dulu tau. Saya dulu adalah pelajar sekolah teknik juga. So, masa cikgu saya cakap tu, sampai sekarang saya ingat. Saya ingat SPB, simen. SPB, simen. Pasir, batu bau. Okey, SPB. SPB. Ingatlah sampai bila-bila. Cikgu dulu sekolah teknik. Lepas tu mengajar sekolah teknik balik. Ya, mengajar sekolah teknik balik. Okey, murid-murid kita dekat sekolah teknik ni pun nanti jadi cikgu sekolah teknik juga. Jadi cikgu sekolah teknik juga. Okey, kita masuk kepada bahan yang terakhir iaitu butter. Okey, butter ni biasalah kan siapa tak pernah tengok butter kan? Semua pernah tengok butter. Okey, butter ni terbahagi kepada beberapa jenis iaitu butter tanah liat, butter pasir kapur dan juga butter simen. Okey, saiz butter ni pun awak kena ingat sampai bila-bila saiz dia. Sampai bila-bila juga? Ya, sampai bila-bila. Sekarang bekerja, nanti belajar lagi. Benda yang sama saiz dia. So, nak tak nak pelajar kena ingat saiz dia ni. Memang saiz butter takkan berubah lah. Kan? Okey, cikgu. 4 minit cikgu kita ada untuk kita kenal ketiga-tiga butter ni cikgu. Ya, betul. Okey, silakan. Okey, jenis-jenis butter kita ada tanah liat. Setiap butter ni dia ada ciri-ciri dia. Okey. Ni saya boleh skip je lah. Okey, ciri-ciri butter ni pun sama, nanti pelajar boleh tengok balik. Okey, kelebihan dan kelemahan butter ni, biasalah kelebihan dia mudah diangkat. Kita boleh angkat guna satu tangan je kan. Lepas tu dia serangan asid alkali, butter muka boleh dijadikan hiasan. Maknanya butter muka tu, butter yang colour merah yang cantik tu, kita tak perlu lepa dia. Tak perlu lepa? Tak perlu lepa. Macam tu pun dah cantik Ya, dah? macam tu pun dah cantik. Sebab apa? Sebab tu dia dipanggil butter muka. Dia dah cantik dah. Okey, kelemahan dia kerja menerap ni perlukan pekerja yang mahir. Macam kita tak apa nak mahir, kita nak buat dinding pun belum tentu tegak kan. Sengit. Mesti sengit-sengit betul. So diperlukan pekerja yang mahir. Okey, cikgu. Okey, boleh tak saya nak minta siapa-siapa bagi kelebihan dan kelemahan butter? Silakan. Afrina. Okey. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan butter. Kelebihan mudah diangkat dan dikendalikan. Dua, tahan serangan asid alkali.
Kelemahan dia pula, Afrina? Kelemahan dia nombor 1 mempunyai kekuatan penggerak yang rendah. Yang kedua, kerja meletak batu memerlukan pekerja mahir agar menghasilkan pembinaan yang khusus. Ya, Okey, betul. cikgu. Betul jawapan cikgu? Ya, betul. Okey. Kita pergi contoh yang terakhir ni. Ya. Contohnya dalam untuk bahagian B. Macam mana bentuk soalan bahan binaan? Contohnya macam diberi, dia kata sebahagian struktur jejantas dibina daripada konkrit bertertulang. Dalam tempoh tertentu didapati berlaku keretakan. Okey. Terangkan cara mengatasi keretakan rasuk tersebut. Yang ni saya nak tunjuk cara macam mana nak jawab. Okey, contoh dia. Bila sebut je konkrit bertertulang, konkrit kena ada 5 bahan, betul? 5 bahan. Kena ada simen, pasir, batu bau, air. Tapi disebabkan dia kata konkrit bertertulang, maknanya kita guna tertulang. Kita guna tertulang. Satu lagi tertulang. Ya, kita kena elaborate. Maknanya jangan tulis je simen. Kalau simen je awak akan dapat separuh markah je. Rugi. Sangat rugi. Okey. So, kita kena sebut simen yang digunakan mesti halus. Lepas tu, supaya dapat mempercepatkan proses penghidratan. Maknanya kita ada objek. Maknanya simen yang digunakan mesti halus, itu adalah objek dia. Lepas tu, keterangan dia pula, kenapa kena halus? Supaya dapat mempercepatkan proses penghidratan. Baru kita akan dapat 1 markah. Sebab kita buat jambatan cikgu Ya, kita buat jambatan, betul. Lepas tu, dia mesti supaya dapat mempercepatkan proses penghidratan, mempunyai kerencaman. Yang ni semua, pastikan ayat kita lengkap. Kena lengkap, okey? Begitu juga dengan pasir. Pasir dia, tekstur permukaan dia, macam mana kita kena pakai. Pastikan setiap ayat ada objek dan juga ada keterangan dia. Jangan main tulis je pasir, batu bau. Awak akan dapat setengah markah. Rugilah sebab kat sini 10 markah. Dia punya ayat mesti kena banyak-banyak sikit lah macam ni. Walaupun dalam bentuk poin, tapi mesti ayat yang penuh. Dia kena cerita sikit lah cikgu. Ya, kena cerita lah cikgu. sikit. Untuk yang terakhir ni sikit, boleh cerita tak dekat murid kita cikgu? Mungkin nak bagi advice sikit dekat mereka supaya mereka ni boleh jawab exam, dapat A+ cikgu. Silakan. Okey, pastikan setiap bahan binaan tu kita dah tahu ciri-ciri, kita tahu sifat, kita tahu kegunaan dia. Bila kita tahu je semua, insya-Allah awak mesti akan dapat A+ untuk bahan binaan. Yes, dapat A+. Terima kasih cikgu Intan dan juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Bye-bye sikit. Beri lambaian kasih sayang anda. Okey, bye-bye sikit. Okey, terima kasih kepada murid-murid. Terima kasih cikgu. Ada rezeki kita jumpa lagi cikgu ya. Ya, insya-Allah. Nanti jangan lupa cikgu buat rumah saya. Boleh cikgu? Allahu Akbar. Okey, kita jumpa lagi. Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Seremban. Saya ibu kepada Nurdiana Syamina ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar SPM pada tahun ini. Saya mendoakan semua pelajar dapat menjawab peperiksaan dengan lancar walaupun di saat ini negara kita menghadapi cabaran wabak COVID-19. Dan tidak lupa juga kepada anak yang tersayang Nurdiana Syamina, ibu yakin dia boleh buat yang terbaik. Always remember what you believe you can achieve. Dan juga stay safe and good luck semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ayah kepada Muhammad Akil Syabil bin Muhammad Yasin, pelajar tingkatan 4 kejuruteraan 2 Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar, mendoakan supaya dia dan rakan-rakannya berjaya dengan cemerlang dalam SPM yang akan diduduki tidak lama lagi. Sekian, terima kasih.